Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 pagi. 3 kematian dilapor membabitkan pesakit yang dikesan positif COVID-19 di Bandar Shanghai, China. Ia merupakan kes kematian kali pertama sepanjang wabak tersebut menular di bandar itu. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan, Shanghai bagaimanapun mencatat kes harian sedikit berkurang iaitu 19,831 berbanding 21,582 kes hari sebelumnya. China telah menjalankan kira-kira 200 juta ujian sejak bermulanya pandemik COVID-19. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa umum pelantikan 17 menteri baharu dalam kabinet bagi membantunya menghadapi krisis ekonomi yang melumpuhkan negara itu. Barisan menteri baharu kali ini tidak melibatkan ahli keluarganya susulan protes rakyat. Rajapaksa memberi jaminan akan mencari jalan penyelesaian terbaik bagi membawa Colombo keluar daripada krisis tersebut. Ini termasuk beberapa perubahan terhadap perlembagaan negara. Beliau turut mengakui kerajaan sepatutnya meminta bantuan tabung keuangan antarabangsa IMF lebih awal seperti dicadang parti pembangkang dan pakar ekonomi. Seorang hakim Persekutuan Amerika Syarikat membatalkan arahan wajib pemakaian pelitup separuh muka oleh orang ramai yang menggunakan pengangkutan awam. Arahan itu dikenakan pentadbiran Presiden Joe Biden sebelum ini bagi mengekang penularan COVID-19. Hakim daerah Catherine Kimball Mizell dari tengah Florida memaklumkan arahan pemakaian pelitup muka itu melebihi kuasa berkanun Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC. Mandat yang memerlukan topeng muka pada kapal terbang, kereta bawah tanah, kereta api, bas, teksi dan bentuk pengangkutan awam lain baru-baru ini dilanjutkan oleh CDC sehingga 3 Mei. Syarikat Penerbangan Amerika Syarikat dan beberapa penggubal undang-undang Republik telah memohon untuk menamatkan arahan tersebut. Amerika Syarikat mendedahkan beberapa pegawai tertingginya telah menghubungi wakil Palestin, Arab dan Israel bagi meredakan ketegangan di Baitul Muqaddis. Perkara itu didedahkan jurucakap Jabatan Negara Ned Price. Dalam ketegangan terbaru, kira-kira 152 warga Palestin cedera setelah bertempur dengan polis Israel dalam perkarangan Masjid Al-Aqsa. Situasi tersebut dikhawatiri akan menjurus ke arah konflik yang lebih besar. Terbaru, tentera rejim mendakwa berjaya menembak jatuh roket yang kononnya dilancar dari Gaza kepada Israel. Afrika Selatan menggerakkan kira-kira 10,000 anggota tenteranya bagi membantu memastikan semua perkhidmatan penting dan keperluan asas rakyat dipulihkan dengan kadar segera. Ini selepas seminggu negara itu dilanda ribut kuat. Tentera pada masa sama akan melakukan operasi mencari dan menyelamat 63 mangsa yang masih hilang. Sehingga kini hampir 443 orang dilaporkan terkorban dan jumlah dijangka meningkat. Menurut kenyataan penguasa daerah KwaZulu-Natal, ribut tersebut merupakan bencana alam terburuk dalam sejarah Afrika Selatan. Beralih ke La Liga Spanyol, kedudukan Barcelona dalam kelompok 4 teratas terancam selepas kalah mengejut 0-1 kepada Cadiz di laman sendiri. Gol Cadiz disumbangkan Lucas Perez pada minit ke-48 sekaligus membawa skuad berkenaan keluar dari zon penyingkiran. Skuad Xavi Hernandez pula hanya memenangi 1 daripada 4 perlawanan terakhir mereka. Sementara itu, harapan Atletico Madrid untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 teratas dalam saingan La Liga Spanyol dan pusingan kelayakan Liga Juara Eropah semakin sukar. Ini kerana pasukan itu kini kehilangan 2 pemain utamanya, Joao Felix dan Thomas Lemar akibat kecederaan. Dalam satu kenyataan, klub itu menyebut kedua-dua pemain itu terpaksa direhatkan selepas mengalami kecederaan otot ketika menentang Espanyol pada Ahad lalu. Atletico kini di tangga keempat La Liga mengumpul 60 mata, berkongsi mata dengan Sevilla dan Barcelona dan 3 mata di depan Real Betis di tangga kelima. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.